KPM. Didik TV KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada anda yang sedang menyaksikan Mahir di Didik TV KPM. Di jam pertama tadi kita dah belajar mengenai sains sukan dan sekarang ni di jam kedua kita akan bersama-sama belajar mengenai subjek sains tambahan untuk menengah atas dengan topiknya kemahiran saintifik, ujian kereaktifan unsur kumpulan 1. Panjang betul tajuk kita kan. Dan untuk hari ini macam biasa kita akan melakukan eksperimen mengenai sains dan kimia secara spesifiknya. Dan agak-agaknya lah, siapakah guru yang akan mengajar kita hari ini di jam kedua ini? Jom saksikan dahulu video profil guru. Bersama saya sekarang Cikgu Atira Hadisu. Cikgu, apa khabar? Khabar baik, terima kasih. Okey, selamat datang ke Mahir. Okey Cikgu, sebelum kita mulakan kelas kita macam biasalah kita kena patuhi SOP. Jadi Ifan nak minta Cikgu untuk menggunakan gel pembasmi kuman, dipersilakan. Okey, terima kasih Ifan. Kita kena sama-samalah Cikgu kan, ya. membendung penularan COVID-19 ni kan. Okey. Dan selepas itu kita nak minta Cikgu untuk buka pelitup muka dan simpan dalam sampul yang disediakan. Silakan. Okey. Baik. Banyak Cikgu tengah simpan dahulu. Dan yang paling penting sekali, kita kena jaga jarak fizikal. Sekurang-kurangnya 1 meter. 1 meter. Baik, Cikgu dah bersedia? Okey, insyaAllah bersedia. InsyaAllah. Jom kita mulakan kelas kita. Tadi Ifan cerita hari ini kita akan belajar mengenai ujian kereaktifan unsur kumpulan 1. Ya, kumpulan 1. Kumpulan itu datang dari mana Cikgu sebenarnya? Okey, Cikgu kenalkan sikit ya. Okey, sebenarnya ini adalah topik bab 3 sains tambahan tingkatan 4. Okey, mana nama topik tersebut adalah jadual berkala unsur. Okay, jadual berkala unsur. Ya, jadual berkala unsur. Apa sebenarnya itu Cikgu? Okey. Okey, so Ifan nampak ni Cikgu ada bawa ini adalah jadual berkala unsur. Okey, kalau Ifan tengok dia ada color. Kita akan tengoklah apa yang color kuning, color orange dan biru. Dan juga kalau kita tengok jadual berkala ini disusun secara melintang. Dengan menegak. Okey, agak-agak Ifan tak? Melintang tu refer kepada apa? Melintang tu refer kepada jenis kumpulan. Ya, betul. Okey. Melintang ini refer kepada jenis kumpulan. Kita ada sebanyak 18 kumpulan dalam jadual berkala. Yang hari ini kita akan fokus kepada kumpulan 1. Okey, ya betul. Kita akan fokus kepada kumpulan 1. Kalau kita tengok jadual berkala ini melintang bermula daripada kumpulan 1. Kumpulan 1 sehingga kumpulan 18. Okey, kita tengok unsur untuk bahagian menegak. Menegak pula. Okey, menegak tu pula Ifan tahu? Refer kepada apa? Mungkin Cikgu boleh cerita sikit. Okey, menegak pula adalah refer kepada kala. Okey. Jadual berkala unsur ini dia disusun, disusun mengikut pertambahan nombor atom. Pertambahan nombor atom ya? Pertambahan nombor atom bagi setiap unsur di dalam jadual inilah. Okey, unsur yang mempunyai sifat yang sama, kita tempatkan dia ke dalam kumpulan yang sama. So hari ini kita akan fokus kepada kumpulan 1. Kumpulan 1. Okey, kalau Ifan nampak, Cikgu ada zoom kan. Ini adalah unsur kumpulan 1. Dia bermula dengan lithium. Okey. Formula kimia dia adalah Li. Okey, Li adalah lithium. Dan natrium. Formula kimia dia adalah Na. Dan ini adalah kalium. Unsur yang ketiga, kalium. Formula kimia dia adalah K. Diikuti oleh rubidium, Rb. Cesium, Cs. Dan francium adalah Fr. Okey. Itu adalah unsur di jadual dalam kumpulan 1. Pertama, kumpulan 1. Okey. Cikgu Ifat tanya lagi, apakah perbezaan warna dekat kita di jadual tu? Perbezaan warna, kalau kita tengok dekat sini, dekat jadual berkala sebenarnya dia dah ada kekunci dia, Irfan. Okey. Nampak? Okey, untuk yang berwarna kuning, logam. Logam. So logam.
Untuk yang berwarna oren di sini adalah separuh logam dan biru adalah bukan logam. Kalau bukan logam tu apa cikgu? Kalau bukan logam tu seperti gas. Gas. Okey, kalau Irfan tengok kumpulan 1 ni semuanya berwarna apa? Kuning. Berwarna kuning. Jadi unsur dalam kumpulan 1 itu adalah unsur logam. Dan biasanya ia dikenali sebagai logam alkali. Logam alkali. Logam alkali. Okey. Kenapa ada hidrogen ke atas cikgu? Okey, hidrogen itu adalah kerana dia adalah nombor proton dia adalah 1. Dia berada di tempat yang pertama, tetapi di dalam jadual berkala dia tidak masuk ke dalam kumpulan 1. Okey. Dia hanya tempat pertama di dalam jadual berkala. Unsur yang memasuki kumpulan 1 adalah hanyalah 6 unsur ini sahaja. Iaitu lithium, natrium, Kalium, rubidium, cesium and francium. Nak sebut tu pun kan kena ingat betul-betul tu. Okey, satu lagi. Ya, cikgu. Unsur kumpulan 1 dia berakhir dengan, kalau Irfan perasan, dia berakhir dengan IUM. Cuba tengok. Semuanya berakhir dengan IUM. Betul lah cikgu. Ya. Itu mungkin boleh jadi kita punya key untuk kita ingat juga. Untuk kita ingat juga. Ya, betul. Dia berakhir dengan IUM. Okey. Itu penerangan mengenai unsur kumpulan pertama jadual berkala lah, yang apa yang kita akan sentuh untuk hari ini. Dan rasanya macam ada eksperimen, cikgu. Ya, hari ini kita akan lakukan eksperimen. Okey, eksperimen hari ini adalah untuk menguji tindak balas unsur kumpulan 1 dengan air. Dengan air. Ya, kita akan cuba semua ke? Okey, nanti cikgu akan bagi tahu. Kita akan cuba semua ataupun tak, cikgu akan bagi tahu. Boleh. Kalau macam tu, jangan ke mana-mana sebab selepas ini kita akan bersama-sama lakukan eksperimen dengan cikgu kita. Kita berehat dulu, kembali selepas ini. KPM. Didik TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Syamimi Najwa binti Muhammad Faisal. Saya dari Sekolah Kebangsaan Bukit Jawa. Murid kita ke hulu mencari palas, buat ketupat di hari raya. Jasa cikgu tidak terbalas, mendidik kami sehingga berjaya. Hashtag terima kasih cikgu. Hashtag selamat hari guru. Bye. Kembali bersama saya dan rancangan Mahir di Didik TV KPM. Kita bersama dengan Cikgu Atira di studio. Cikgu Irfan tanya sikitlah, kenapa kita tukar baju tiba-tiba ni? Okey, Okey, ini adalah baju kod makmal. Hari ini kita akan membuat eksperimen yang boleh dikatakan agak berbahaya lah juga. Berbahaya tu cikgu? Okey, nanti kita akan tengok. Irfan akan tengok nanti. Okey, jadi kita pakai baju ni adalah untuk melindungi diri kita dan juga melindungi pakaian kita. Pakaian kita. Sebagai langkah keselamatan lah. Ya, sebagai langkah keselamatan. Okey, so sebelum kita buat eksperimen, Irfan kita pakai dulu glove. Okey, sarung tangan. Sarung tangan. Okey. Sarung tangan ini adakah sama macam doktor punya cikgu? Ini sarung tangan yang lab punya. Untuk makmal punya lah. Okey, baik. Warna hijau Kita cuba. Okey, boleh. Tak sikit Dekat sekolah cikgu pun warna hijau jugalah, sama je. Ya, sama. Okey. Tapi sebenarnya dia ada satu lagi color, warna kuning. Adakah dia punya kegunaan dia berbeza? Ke sama saja? Untuk makmal samalah. Samalah. Okey, baik. Pakai dulu. Okey. 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 Untuk ni kita gunakan kita punya sarung tangan ni adalah untuk langkah keselamatan jugalah. Yalah, untuk langkah keselamatan untuk lindungi tangan kita. Mungkin ada bahan yang boleh menyebabkan. Ya, ini adalah bahan unsur kumpulan satu ni. Ya. Faham. Cikgu, kenapa kita ada macam ini apa ni, Fan? Cermin mata kat sini. Ini adalah cermin mata. Okey.
Okay, tunggu Cik Wan. Tak apa, cikgu teruskan dulu. Okey, ini adalah cermin mata. Cermin mata ni kita pakai untuk menjalankan eksperimen ini. Kerana seperti yang cikgu katakan tadi, unsur dalam kumpulan 1 ni sebenarnya dia adalah sangat reaktif. Sangat reaktif. Jadi apabila dia bertindak balas dengan air, dia akan menghasilkan lutupan. Dia akan menghasilkan lutupan. Okey, so kita pakai cermin mata ni adalah untuk melindungi mata kita. So dekat dalam makmal, semasa kita menjalankan eksperimen ini, kita hendaklah memakai cermin mata ini. Okey. Ifan yang punya ini. Itu Ifan punya, ini cikgu punya. Alamak. Dia cuba pakai. Okey, baik. Kita dah bersedia ke cikgu? Okey, sudah bersedia. Okey, cikgu kenalkan dengan bahan lah kalau Ifan nampak kan. Silakan. Okey. Yang pertama kita ada apa cikgu? So yang pertama kita ada lithium. Lithium Okey, lithium. Lithium adalah unsur yang pertama di dalam kumpulan 1. Kumpulan 1. Okey, seterusnya kita ada natrium. Natrium. Okey, dan ini adalah kalium. Kalium. Okey. Okey, sebenarnya kalau Ifan tengok, ini dalam mangkuk kecil ni, sebenarnya ini dinamakan mangkuk pija. Mangkuk pija. Cikgu telah pindahkan unsur yang di dalam botol ini ke dalam mangkuk pija supaya lagi senanglah kita untuk membuat eksperimen. Okey. Dan seterusnya bahan yang diperlukan adalah jubin kaca. Okey, jubin kaca. Pisau pemotong. Okey, pisau pemotong. Pengepit. Okey, pengepit. Kalau kita tengok kat sini, kita juga ada kertas litmus. Kertas litmus warna biru dan kertas litmus warna merah. Dan ini adalah kertas turas. Okey, kertas turas. Cikgu Ifan nak tanya cikgu, mangkuk pija tu memang kita kena tutup ke? Ya. Okey, kita kena tutup sebab ini adalah unsur kumpulan 1, dia sangat reaktif. Okey, kalau Ifan tengok, unsur ini disimpan di dalam apa ni? Dalam bekas agak-agak kaca? Dalam bekas kaca. Ada apa dalam dia? Ada satu sejenis apa? Sejenis apa? Solution. Okey. Kalau Ifan tahu apa ni? Apa nama solution ini? Kurang pastilah cikgu. Kurang pasti. Okey, sebenarnya itu adalah minyak parafin. Minyak parafin. Minyak parafin. Fungsinya apa cikgu? Fungsinya di dalam makmal untuk kita menyimpan unsur-unsur ini, ia disimpan di dalam minyak parafin. Ini kenapa? Kerana unsur kumpulan 1 dia kita ketahui dia adalah sangat reaktif. Jadi minyak parafin ni untuk melindungi daripada bertindak balas dengan oksigen. Dekat persekitaran kita kan ada oksigen. Betul. Okey, so dia untuk bertindak melindungi daripada bertindak balas dengan oksigen. Dan bila dia bertindak balas dengan oksigen, mungkin akan dia menghasilkan wap air. So ini adalah disimpan dalam minyak parafin supaya unsur ini tidak bertindak balas dengan wap air tadi, oksigen dengan wap air itu. Baik. Itu langkah-langkah untuk simpan dengan baiklah. Langkah penyimpanan minyak parafin. Ingat dah. Baik, teruskan cikgu. Okey, so sekarang boleh Fan tolong tengokkan cikgu nak unsur lithium. Lithium yang ni Okey. So sekarang cikgu ambil unsur lithium. Silakan. Okey, kita ambil kita letakkan jubin kaca, okey, dengan pisau pemotong. Okey, pisau pemotong. Okey, kita keluarkan. Okey. Ifan tolong cikgu buka kertas turas. Boleh cikgu. Cikgu nak berapa? Ambil 2. 2 Okey. Okey. Kertas turas. Okey. 1. Okey. 2. Okey. Okey. Kalau Ifan tengok, okey, mungkin kamera pun boleh fokus. Okey, ini adalah lithium. Lithium. Cuba tengok. Dia berwarna apa? Berwarna gelap. Kelabu dan dia agak berkilat, betul? Betul. Berkilat. So ini adalah sifat fizikal. Sifat fizikal unsur 1. Okey, dia wujud dalam bentuk pepejal. Kalau kita tengok dia adalah dalam bentuk pepejal. Macam batu cikgu. Macam batu. Ya, macam batu. Okey, so cikgu akan transfer di sini. Okey, cikgu letak di atas kertas turas dulu. Baik. Okey. Kenapa kita letak Kenapa kita letak atas kertas turas? Tadi cikgu kata minyak ini disimpan unsur kumpulan 1 ini disimpan di dalam minyak parafin. Jadi kita gunakan kertas turas ini untuk keringkan. Untuk keringkan. Betul. Okay, kenapa Ifan kita kena keringkan? Ifan rasa kita nak biarkan kita punya lithium itu dalam keadaan berdiri sendirinya, tiada bahan-bahan asing. Tiada bahan-bahan asing. Betul. Dan juga supaya ia tidak mengganggu proses pemerhatian kita
sewaktu kita Jalankan eksperimen. masukkan dia ke dalam air. Kalau ada minyak, dia mungkin akan mengganggu kita untuk kita buat pemerhatian lah kepada eksperimen kita. Mungkin hasilnya pun akan jadi lain nanti. Ya. Okey. So apabila kita sudah keringkan, so kita nampak, okey, cikgu akan potong. Akan potong? Okay, ya, kita akan potong. Okey, kenapa kita tak boleh terus masukkan seketul ini ke dalam air? Mungkin kalau dia terlalu besar ni susah untuk dia bagi reaction? Bukan. Kenapa tu, cikgu? Kalau besar dia, cikgu cakap tadi, unsur kumpulan satu dia reaktif. Okey. Dia reaktif. Jadi kalau besar boleh membahayakan lah. Mungkin dia akan bertindak balas secara reaktif. Ada apa cikgu kalau boleh letupan ke? Okey, kita akan tengok sebentar Kita akan lagi. tengok dia apa, Okey. Baik-baik. So yang ni cikgu hanya nak tunjuk sifat fizikal unsur ini. Okey, cikgu potong Okey. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Keras juga cikgu Dia keras juga. Okey. Tapi nampak tak dia boleh dipotong. Boleh dipotong. Tadi Irfan ingat cikgu kata unsur kumpulan satu adalah logam. Logam, betul. Besi pun logam, betul? Betul. Irfan boleh potong tak besi guna pisau boleh. ni? Tak boleh. Tapi kalau litium boleh. Ya, kalau litium boleh. So apa sifat fizikal dia di situ? Maksudnya cikgu? Kenapa kita Sifat boleh fizikal. potong dia? Lembut? Sebab dia adalah lembut. Sifat fizikal dia kedua adalah unsur kumpulan satu adalah lembut. Okey, selepas kita sudah selesai memotong dan keringkan, kita bolehlah masukkan dia ke dalam air. Tapi sebelum tu, cuba Irfan cuba. Okey, Irfan, satu lagi cikgu nak ingatkan, apabila kita tidak mahu menggunakannya, kita masukkan balik ke dalam mangkuk pijai ni. Kita simpan balik ke dalam mangkuk pijai. Dalam mangkuk pijai tu pun ada minyak parafin juga. Ya, kita pun masukkan minyak parafin. Okey, Irfan boleh cuba untuk natrium. Okey, untuk natrium Untuk natrium. Baik. Nak potong kecil macam ni juga ke? Potong kecil macam ni juga. Okey, baik. Kita perlukan kertas turas. Ya, kita perlukan Kita kertas sejat turas. minyak parafin tadi. Untuk keringkan minyak parafin. Okey. Ini cikgu ya. Okey, baik. Okey. Langkahnya kita balut-balut sahaja ke? Balut sahaja. Okey, cikgu nak ingatkan, make sure Irfan jangan ambil dia menggunakan tangan. Itulah tak boleh Irfan tak guna tangan ni. Tak boleh tak guna tangan. Kita guna pengepit ini. Ini adalah kerana bila logam yang reaktif, dia boleh membahayakan tangan kita lah. Sebab tangan kita ada wap air. Ada wap air, betul? Ada wap air. Apabila kita pegang dia dengan tangan, dia boleh bertindak balas dengan wap air dekat tangan kita. Dia cakap tadilah kan? Cikgu Irfan tanya, kalau kita pakai tisu biasa boleh tak? Tisu biasa pun boleh juga. menyerap juga. Tapi di dalam makmal, kita tak menggunakan tisu, Irfan. Kita guna kertas turas. Okey. Dah ke cikgu ke sikit lagi? Rasanya macam banyak. Boleh lagi sikit. Lagi, okey. So, boleh. Irfan boleh potong. Boleh potong? Potong. Okey. Jangan pegang guna tangan jangan tangan. Okey. Pegang. Okey, baik. Nanti dia mengepit. ni pula. Baik. Okey. Kita cuba potong Okey. Agak senang ke agak susah untuk Irfan potong? Senang je cikgu? Senang. Sebab dia sifat dia lembut juga. Okay. Tapi kalau cikgu nak buat perbandingan, litium dia keras sikit. Dia tak senang seperti natrium. Okey, so natrium lagi lembut berbanding dengan litium. Okey. So Irfan boleh tengok kat situ. Baik. Okey, cuba angkat. Okey, angkat yang dah potong tadi. Angkat yang dah potong tadi. Yang ni. Yang tu lagi nampak kan? Okey, boleh tunjuk. Okey. So, ini hasilnya dia adalah satu pepejal yang juga berkilat. Okey, yang berkilat juga betul. Ya, berkilat juga. Okey, so boleh masukkanlah. Masukkan? Simpan balik. Okey, baik. Okey, so kita ada yang terakhir sekali. Yang ketiga kita ada apa, cikgu? Yang ketiga kita ada kalium. Pun sama juga Kalau Irfan tengok cikgu potong. Okey, kalium. Boleh kertas turas. Okey, kertas turas untuk kita keringkan dia. Okey. Pastikan mangkuk pijai ni sentiasa ditutup lah. Apabila kita ada wap air tak nak masuk oksigen masuk kan. Okey, so kita keringkan dia. Okey, Irfan tengok cikgu potong Adakah dia lembut? Senang sangat. Lagi lembut lah maknanya. Lagi lembut. Tengok. Kalau kita tengok dia sama seperti margarin ataupun butter. Maksudnya dia lagi lembut. Lagi lembut. Okey. Boleh Irfan buat kesimpulan ke? Semakin
meneruni kumpulan. Apa yang dimaksudkan dengan semakin meneruni kumpulan? Tadi kita potong mengikut litium, natrium dengan kalium. So, semakin meneruni kumpulan, semakin lembut. Ya, semakin lembut unsur kumpulan satu. Okey, itu kesimpulan kita dapat dibuat untuk sifat fizikal unsur kumpulan satu. Okey, so cikgu dah tunjukkan cara penyediaan untuk eksperimen ini. Okey. Eksperimen kita hari ini adalah untuk mengkaji tindak balas unsur kumpulan satu dengan air. H2O lah kan? Tapi cikgu tak boleh buat di sini, Irfan. Kenapa tu cikgu? Kenapa cikgu tak boleh buat di sini? Nanti meletup habislah studio ni. Okey. Betul. So sebab kita boleh kan? sebab dia reaktif kan. Okey. So kita boleh tonton video yang telah cikgu buat dekat makmal sekolah. Okey, jom kita sama-sama saksikan. Okey cikgu. Sekarang ni cikgu boleh lihat dia punya Okey, itu tadi adalah unsur pertama iaitu litium. Kita masukkan, Ifan tengok dia bergerak tu. Okey, pelajar-pelajar kat rumah pun juga buat pemerhatian. Apa yang berlaku untuk unsur litium apabila dimasukkan ke dalam air. Maknanya dia sangat reaktif lah bagi saya. Reaktif. Okey, ini adalah untuk litium. Untuk litium. Baik. Dia punya besar itu cikgu kita guna macam mana? Kita tak boleh ambil besar sangat. Kita ambil agak-agak lah. Ukuran je lah. Tak boleh besar, kecil sajalah. Kalau besar nanti takut dia efek dia lagi ni lah kan. Lagi sekarang ni sekarang kita tengok natrium. Ifan nampak tak? Okey. Natrium. Meletup meletup lagi keluar api kan? Betul? Okey. Satu. Okey, faham. Itu adalah natrium. Tak boleh ke buat dalam studio? Tak boleh cikgu? Tak boleh kan? Tak boleh lah buat dalam studio kan? Okey, last kali adalah kalium. Okey, baik. Ada api ya cikgu? Memang ada api. Okey, baiklah. Nampak kan? Ifan nampak ada dua letupan tadi cikgu. Ada dua letupan. Okey. Untuk apa? Natrium dan juga kalium. Okey, so sekarang kita nak buat perbincangan lah daripada eksperimen yang kita jalankan sebentar tadi. Boleh. Apabila kita buat eksperimen, kita kena ambil elemen yang hendak kita pelajari adalah pemerhatian. Okey. Sebelum tu, apa itu pemerhatian, Irfan? Pemerhatian itu maknanya apa yang kita boleh lihat semasa kita melakukan eksperimen. Ya, apa yang kita boleh lihat, kita boleh memerhati menggunakan deria kita. Okey, mata melihat dan juga telinga. Okey. So, kat sini yang pemerhatian yang pertama adalah kalau Irfan tengok apabila unsur kumpulan satu dimasukkan dekat dalam air, adakah dia tenggelam atau dia terapung? Dia terapung, cikgu. Dia terapung. So dia bergerak perlahan di atas permukaan air. Okey, dia bergerak perlahan di atas permukaan air. So apabila kita sudah buat pemerhatian, maka kita bolehlah buat inference. Inference. So, apa inference dia apabila dia terapung di atas permukaan air? Kalau kita main dengan air, ketupatan lah. Ya, pandai Irfan. Ketupatan. Maknanya kalau dia terapung, ketupatannya lagi rendah daripada air. Ya. Sebab itu inference dia adalah kurang tumpat berbanding dengan air. Okey, so unsur kumpulan satu ini adalah kurang tumpat berbanding dengan air. Okey. Baik. So, pemerhatian yang seterusnya adalah kalau Irfan tengok tadi, untuk litium, dia bergerak secara laju ke secara perlahan? Yang mula-mula, yang pertama tu. Yang mula-mula tadi macam lama. Laju sikit lah. Laju sikit lah. Betul. Tapi dia macam agak slow jugalah sebenarnya kan. Kalau kita nak dibandingkan dengan dua lagi unsur yang seterusnya. Itu natrium dan juga kalium. So, actually sebenarnya litium itu dia bergerak perlahan dengan nyalaan merah. Ada nyalaan merah tapi kita tak nampak sangat tadi kan. Dengan sedikit dengan nyalaan merah. Okey, apa kita punya inference untuk litium? Inference untuk litium adalah logam yang paling kurang reaktif
apabila bertindak balas dengan air. Kenapa cikgu kata dia paling kurang reaktif? Sebab dia bergerak paling perlahan. Kalau kita nak bandingkan, okey, itu kamera tunjukkan. Okey, paling perlahan lah. Kita boleh tengok dalam video kita boleh tengok kan dia bergerak. Dan masa yang diperlukannya juga agak lama kan. Supaya dia larut sebab dia paling kurang reaktif lah. Okey, kalau Irfan tengok seterusnya adalah untuk natrium. Okey. So natrium tadi ada apa Irfan? Ada letupan. Ada letupan kan. 2 kali mana rasa. Bergerak. Okey, 2 kali. Dia bergerak cepat dengan nyalaan warna kuning. Letupan itu adalah berwarna kuning. Okey. So ini adalah dia punya inference, bergerak cepat dengan nyalaan yang berwarna kuning. Okey, ini adalah pemerhatian. Okey, so nampak kan? Lagi sekali kita lihat. Lagi sekali kita lihat. Okey, betul warna kuning. Ya, warna kuning kan. So dia bergerak dengan agak cepat. Ya, sebenarnya letupan tu agak kuat. Okey, ini kita punya inference. Inference-nya adalah lithium adalah cikgu tak ambil yang natrium. Okey, natrium. Okey. Natrium ialah logam yang reaktif, bertindak balas dengan air. Okey, sebab tu kita nampak bila kita masukkan dia ke dalam air, dia bertindak balas dengan mengeluarkan nyalaan warna kuning. Itu menandakan dia adalah reaktif. Okey. Unsur yang terakhir tadi apa ya Irfan? Unsur Kalium, terakhir kita guna tadi adalah kalium. Okey, kalium. Kalau nampak tak kalium tadi bila kita masukkan ke dalam air dia terus bertindak balas, terus meletup kan. Okey, ini dia punya pemerhatian lah. Nampak dekat video itu kita nampak. So dia bergerak dengan sangat cepat. Ya, dengan nyalaan berwarna ungu. Kalium bergerak dengan sangat cepat dengan nyalaan yang berwarna ungu. Ini adalah pemerhatian. Jadi apakah inference-nya? Ialah kalium ialah logam yang paling reaktif, bertindak balas dengan air. Okey. Dia bergerak paling cepat dan dia meletup dengan ada nyalaan warna ungu. Okey. So tadi Irfan tanya cikgu kan, cikgu bawa berapa unsur? Wah, betul. Kita ada betulnya ada 6 kan? Sebenarnya ada 6. Okey, kenapa agak-agak Irfan? Kenapa cikgu bawa 3 sahaja unsur? Adakah sebab susah untuk kita dapat ataupun lagi susah bahaya? Untuk kita dapat, betul juga. Okey, lagi bahaya. Okey, sebenarnya 3 unsur di bawah lagi tu iaitu rubidium, cesium dengan francium, dia adalah dia tidak disimpan pun dalam makmal. Makmal sekolah tak ada. Okey, kenapa? Sebab dia logam yang sangat reaktif. Dia logam yang sangat reaktif. Jadi eksperimen kita hanya kita menggunakan 3 unsur ini sahaja. Baik. Okey. Ifan nak tanya cikgu, kalau kita gunakan rubidium, cesium atau francium ni, apa yang akan jadi? Okey, Ifan cuba tengok yang kalium tadi. Okey. Kalium pun dia sangat cepat kan? Betul. Kalau kita guna yang 3 ke bawah lagi, dia lagi sangat paling bertindak lagi reaktif lah. Tak sempat tangan nak alih pun boleh tak sempat tangan nak alih pun dia dah meletup. Itu sebabnya kita tak simpan dekat makmal. Ya, itu bahaya sebabnya tu. kita tak simpan dekat makmal. Sebabnya adalah bahaya. Baiklah. So untuk cikgu pesan kepada murid-murid di rumah, apabila buat eksperimen ini, hendaklah dengan pengawasan guru. Betul. Sebab eksperimen ini agak membahayakan lah dengan meletup. Mungkin bahayalah, boleh kena kita kan. Sebab tu kita pakai SOP yang betul. Sebab tu menjalankan eksperimen. Baiklah cikgu, terima kasih banyak. Apa kata sekarang kita berehat dulu. Kita kembali selepas ini hanya di Mahir. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Assalamualaikum cikgu, saya Umaira. Saya nak kirimkan sesuatu untuk cikgu semua. Gunung yang tinggi sanggup didaki, lautan yang luas kau renangi. Buru bak lele membakar diri, jasa baktimu tersemat di hati. Cak, belum habis lagi bantu kita. Kasih bertaut, bakti dicurah, ilmu disemai tak kira masa. Jasa guru tidak bernokta, akan ku ingat ke hujung nyawa. Tak bisa baca tulis, mengerti banyak
Masih bersama saya dalam rancangan Mahir di Didik TV KPM. Tadi kita dah cuba, kita dah tengok kereaktifan unsur-unsur tadi kan cikgu? Ya, unsur kita cuba kumpulan lithium, satu. natrium Natrium dan dengan juga kalium. Jadi sekarang untuk segmen 3, apa yang kita akan belajar? Okey. Untuk segmen 3, kita sudah tengok hasil tindak balas antara unsur kumpulan 1 dengan air. So, ini sebenarnya cikgu bawa daripada, cikgu dah buatlah air daripada larutan, daripada hasil tindak balas itu. Okey. Okey, cikgu dah bawa daripada sekolah. Okey, sekarang cikgu nak Irfan uji sifat kealkalian larutan unsur kumpulan 1 ini apabila dia bertindak balas dengan air. Okey, kat sini cikgu ada kertas litmus. Okey, kita ada kertas litmus berwarna merah. Warna merah. Okey, kertas litmus berwarna merah. Dan kita juga ada kertas litmus Berwarna biru. berwarna biru. Okey, Irfan boleh cuba. Okey. Okey, ambil satu warna biru. Satu warna biru. Okey. Kita ambil satu. Cikgu, apakah fungsi kita gunakan kertas litmus ni, cikgu? Okay, kertas litmus ini adalah untuk menentukan sama ada larutan itu bersifat asid atau alkali. Okey, kita akan tengok. Cuba Irfan celupkan kertas warna biru itu ke dalam larutan ini. Kita tengok. Cuba. Okey. Okey. Mungkin Irfan angkat. Adakah dia bertukar warna? Tak bertukar lah, Tak cikgu. bertukar. Tak Dia bertukar. masih lagi berwarna Biru. biru. Okey. Cuba Irfan ambil kertas litmus berwarna merah. Warna merah, terima kasih. Okey. And then kita celupkan ke dalam air. Kita tengok apa akan jadi. Adakah akan bertukar warna? Kita celup. Okey. Angkat. Bertukar. Warna biru kan? Okey. Okey. So nampak tak? Dia berubah menjadi Biru. warna biru. Okey. Asal dia adalah berwarna merah. Daripada merah ke biru menunjukkan larutan ini adalah larutan yang beralkali. Alkali. Okey. So tindak balas unsur kumpulan 1 dengan air akan menghasilkan larutan yang beralkali. Okey, dekat sini cikgu akan tunjukkan satu persamaan. Okey. Silakan, cikgu. Satu persamaan. Okey. Soalan apa tu, cikgu? Persamaan kimia. Persamaan untuk, kimia. Ya, persamaan kimia untuk tindak balas unsur kumpulan 1 dengan air. Okey, unsur yang pertama tadi apa, Irfan? Lithium. Lithium. Betul. Li. Okey. Lithium. Okey, tambah ataupun tindak balas, bertindak balas dengan air. Okey, akan menghasilkan, anak panah ini adalah menunjukkan akan menghasilkan. Okey, lithium hidroksida. Lithium hidroksida. Tambah hidrogen. Gas hidrogen. Kalau Irfan tengok balik video tadi, dia sebenarnya mengeluarkan satu gas. Okey. Okey, Dan itu adalah gas hidrogen lah. ya, gas itu adalah gas hidrogen. Okey, ini adalah persamaan kimia untuk lithium. Okey, boleh Irfan cuba untuk unsur yang kedua, iaitu natrium. Okey. Macam mana kita nak tulis persamaan kimia untuk natrium? Kita masukkan dulu unsurnya. Okey, Natrium. masukkan unsur dia, unsur natrium. Tambah air. Okey, tambah air. Anak panah menunjukkan Panah, hasilnya. dia akan menghasilkan Natrium hidroksida. natrium hidroksida. Tambah Hidrogen. hidrogen. Okey. Ini adalah persamaan yang terhasil. Okey, unsur yang ketiga. Kita ada Kalium, unsur apa cikgu. tadi? Kalium. Pun sama saja. Sama juga. Okey. So, kalium Tambah dengan tambah air. air akan menghasilkan kalium hidroksida Berserta dengan gas. berserta dengan Hidrogen. Okey. Baik. gas hidrogen. Sebab kita ambil daripada unsur kumpulan pertama, kumpulan 1, jadi memang dia punya hasil ni pun akan sama, cikgu kan? Iyalah. Hasilnya akan samalah. Baik. Okey. So, hari ni cikgu nak buat sedikit kesimpulan lah lepas kita dah belajar
persamaan kimia. Irfan tengok kat sini. Cikgu dah sediakan sebenarnya. Ini susunan mengikut kumpulan satu lah. Bermula daripada lithium, natrium, kalium, rubidium, cesium dengan francium. Kat sini cikgu dah tulis kereaktifan bertambah. Cikgu ada anak panah sebenarnya, Irfan. Anak panah. Anak panah ni Irfan rasa nak letak ke atas ke nak letak ke bawah? Bawah, cikgu. Kenapa ke bawah? Sebab kalau kita ikut dia punya jadual ni, semakin ke bawah dia punya susunan unsur, dia punya kereaktifan ni akan bertambah, cikgu. Macam eksperimen yang kita buat tadi. Lithium dia kurang reaktif, natrium reaktif, kalium paling reaktif. Betul. So kesimpulan dia adalah semakin menuruni kumpulan, semakin bertambah kereaktifan bagi unsur-unsur kumpulan satu. Itu adalah kesimpulan yang kita dapat lakukan untuk hari ini. Terusnya, cikgu. Irfan nampak cikgu bawa apa ni? Apa tu, cikgu? Dalam plastik warna ni. Plastik. Ini sebenarnya adalah baja untuk tanaman lah. Baja untuk tanaman. Dalam baja ini kandungan dia kalau dapat dilihat, cikgu tak tahu nampak ke. Dia ada fosforus. Dia ada kalium, dan nitrogen. Biasa kita panggil dia baja NPK. Cikgu boleh angkat sikit kita tunjuk dia punya bahan-bahan dia. So ini sebenarnya adalah aplikasi unsur kumpulan satu dalam kehidupan harian. So kita dah belajar kan kalium, lithium semua dia digunakan dalam baja untuk membantu tanaman untuk menyerap nutrien. Menyerap nutrien. Cikgu. Selain itu, adakah kita boleh aplikasikan lagi kegunaan unsur dalam kumpulan satu ni dalam kehidupan seharian? Boleh. Selain daripada baja, kalau Irfan nampak, cikgu ada bawa bateri. So kalau nampak, ini adalah lithium bateri. Bateri jam kan? Betul. Sama juga dengan bateri laptop ini. Komputer riba ini. So dia juga ada unsur lithium ion. So menggunakan unsur dalam kumpulan satu. Sekarang kita bulan puasa kan, Irfan? Kita dah nak raya. So kalau malam raya biasa orang buat apa? Kanak-kanak suka main apa? Bunga api. Kanak-kanak suka main bunga api. So mercun ke bunga api ke kan? So dalam bunga api tu Irfan nampak tak ada api, ada meletup dan ada berbagai-bagai warna kan? So itu juga menggunakan unsur kumpulan satu. Unsur apa dia pakai? So unsur apa? Tadi kita tengok natrium. Warna apa tadi nyalaan natrium waktu kita buat eksperimen tadi? Natrium warna kuning. Kerana kita kadang-kadang main bunga api kan, ada keluar nyalaan berwarna kuning. Betul. Itu adalah natrium, dia buat daripada natrium. Kadang-kadang dia keluar warna purple, warna ungu. Maknanya ada. So ada kalium. apa tadi? Kalium. So dalam bunga api tu pun menggunakan konsep unsur kumpulan satu. Tapi ada dekat rumah, kalau nak main bunga api tu, make sure jaga diri betul-betul. Ada pengawasan ibu bapa. Kalau tak, bahaya kan, cikgu? Bahaya. Baiklah, mungkin cikgu boleh ceritakan sikit apa lagi contoh aplikasi yang kita boleh gunakan dalam kehidupan seharian? Kehidupan seharian, seperti yang cikgu ceritakan tadilah, kumpulan satu ni dia reaktif. So dia reaktif. So ada bahan yang sesuai digunakan dalam kumpulan, dalam kehidupan harian. Ada juga lampu jalan. Lampu jalan yang menggunakan unsur natrium. Lampu jalan yang menggunakan unsur natrium dalam kumpulan satu. Baiklah, cikgu. Kalau macam tu, kita pun dah faham mengenai konsep yang kita belajar hari ini dan cikgu pun dah tunjukkan persamaan bagi reaksi unsur kumpulan satu dengan air tadi. Apa kata kita berehat dulu, kita kembali selepas ini. KPM. Didik TV KPM.
Kembali bersama saya dan rancangan Mahir di Didik TV KPM. Kita sudah sampai di segmen terakhir bersama dengan Cikgu Atil. Tapi sebelum tu, kita nak bacakan sedikit kad ucapan Hari Guru yang dihantarkan oleh pelajar kita kepada gurunya. Okey, kalau tengok dekat sini, cantik tak Cikgu? Cantik. Cantik kan? Maknanya dia lukis sendiri ni dengan hashtag terima kasih Cikgu. Oh, kita boleh buka lah. Buka je. Kan, love ni. Okey. Baik. Daripada nama sekolah kat sini, SJKC Kuang Hua. Dekat mana tu? Cuba kita tengok kat dalam. Okey. Dekat dalamnya ada isi yang menulis kepada semua guru. Selamat Hari Guru, terima kasih Cikgu. Tadi pelajar yang bernama Peng Wen Nin dari kelas 4, SJKC Kuang Hua Sungai Nibong dari Pulau Pinang. Okey. Jangan lupa dedikasikan penghargaan kepada guru anda bersempena Hari Guru yang akan berlangsung pada 16 Mei 2021 dengan temanya Berguru Demi Ilmu, Bina Generasi Baharu. Okey, baiklah Cikgu. Kita dah sampai ke segmen rumusan kan. Jadi apakah kesimpulan dan rumusan yang boleh Cikgu lakukan kepada penonton di rumah? Bersilakan. Okey, kalau tadi kita mengkaji tindak balas unsur kumpulan 1 dengan air. Okey. So daripada eksperimen yang kita telah lakukan, kita dapat melihatlah dan kita dapat membuat keputusan kesimpulan. Okey, semakin menuruni kumpulan daripada litium kepada francium semakin reaktif. Semakin bertambah kereaktifan unsur-unsur kumpulan tersebut. Okey, apabila kita buat eksperimen untuk mengkaji tindak balas bersama air, apa yang perlu kita tahu juga tadi adalah persamaan. Betul. Tadi kan cikgu ada ajar persamaan. So murid kena faham dan tahulah. Mungkin cikgu boleh cerita sikit. Kalau contoh litium, kalau litium bertindak balas dengan air akan menghasilkan litium hidroksida tambah gas hidrogen. Okey, lagi satu pula tadi Irfan ada buat kan? Okey, larutan yang hasil tindak balas unsur kumpulan 1 dengan air tadi. Okey, larutan hidroksida tadi adalah bersifat alkali. Kenapa dia bersifat alkali? Kerana dia telah menukarkan warna kertas litmus. Kertas litmus ini telah bertukar daripada warna biru kepada warna merah. Okey, so cikgu pesan juga apabila murid-murid dia buat eksperimen, dia akan excited. Betul. Kan? Kalau saya pun bila tengok kan? nak buat suka. juga tu. Suka sangat, lagi-lagi kalau dia tengok keluar api sampai kan? terpercik. Biasalah kan belajar. Itu biasalah belajar kan. Okey, biasanya langkah berjaga-jaga yang selalu cikgu amalkan, pesan murid dekat sekolah mesti kena berhati-hati. Okey, buat tu dengan pengawasan guru. Dilarang untuk bergurau. Ifan tahu diorang kan suka bergurau, tolak menolak, itu sangat bahayalah. Terutamanya sewaktu kita memotong unsur kumpulan 1 tadi. Jangan kita acukan pisau pada kawan jangan, kita. Sebab dia menggunakan pisau. Dan mesti kena memotongnya dengan berhati-hati. Itu antara etika kita berada di makmal. Dan fokuskan kepada untuk membuat eksperimen ini. Satu lagi cikgu nak ingatkan juga, sewaktu memasukkan dia ke dalam air, kita tak boleh campakkan dia macam tu. Kenapa Irfan? Kalau kita campakkan nanti dia akan meletup, akan terpercik. Api-api tu nanti akan nampak tak? Kita masukkan secara perlahan sahaja. Kita masukkan dia secara perlahan. Lepas tu kita pun buatlah pemerhatian. Dan perbandinganlah antara setiap unsur. Kalau kita tengok tadi, litium adalah unsur yang paling kurang reaktif. Paling kurang reaktif. Nampak dia bergerak perlahan sahaja. Dah lama masa dia untuk lari. Masa dia pun lama. Dan antara 3 tadi paling reaktif semestinya kalium. So kita boleh tahulah kalau francium ni maksudnya paling reaktif. Ifan rasa kalau masuk ke dalam air tak masuk dah meletup Okey, mungkinlah ya. Mungkin cikgu tahu tak kalau francium dia akan mengeluarkan mungkin api warna apa? Sebab tak pernah cuba. Dan dia sebenarnya juga agak susah untuk didapati sebenarnya. Mungkin kita boleh cari maklum ini di internet ke kan? Mungkin boleh cari dalam internet. Unsur ini dia wujud secara semula jadi. Dia wujud secara semula jadi. Dan selepas itu cikgu ada ceritakan aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Cikgu ada cerita aplikasi seperti baja, bunga api. Kita nak main nanti kan bila kita punya bateri telefon bimbit pun ada litium kan? Ada juga, ada yang ada. Ada yang ada litium. Okey. Baiklah cikgu. Mungkin cikgu boleh rumuskan sedikit mengenai jadual berkala. Okey, so jadual berkala, jadual berkala ini menempatkan unsur-unsur. Ada 18 kumpulan. Cuma fokus cikgu pada hari ini adalah untuk unsur kumpulan 1. Kita buat ujian bagi unsur kumpulan 1 iaitu untuk litium
natrium dan kalium. Okey. Dan cikgu cakap tadi kalau hidrogen tu dia ada Hidrogen kat tak, kumpulan dia, satu tapi dia tempat pertama. tempat pertama sahaja. Dia tak termasuk dia dalam tak kumpulan termasuk satu. dalam unsur kumpulan satu. Okey, sebab kalau kita tahu dekat kumpulan satu ni semuanya bersifat logam. Bersifat logam. Logam alkali. Logam Menjawab alkali. tadi kan persoalan Betul. Irfan. Kenapa Terjawab. dipanggil logam alkali? Kerana kita sudah test dia. Kita Betul. sudah uji dia menghasilkan larutan beralkali. Okey, baiklah. Mungkin cikgu boleh ceritakan sedikitlah apakah tips-tips kepada penonton di rumah ataupun pelajar yang mengambil subjek sains tambahan ini, bagaimana mereka ingin lakukan eksperimen dengan sempurna ataupun dengan lebih selamat. Okey, sebenarnya sains tambahan ni dia subjek yang tidaklah sangat susah sebenarnya. Dia kalau di sekolah dia adalah kelas pertengahan lah Kelas yang ambil kelas pertengahan. Maksudnya bila melakukan eksperimen kita murid kena mendengarlah arahan guru. Dan melakukan eksperimen itu dengan prosedur yang betul. Prosedur yang betul. So bila kita ikut prosedur yang disediakan, insya-Allah lah selamat lah. InsyaAllah selamat. Yang paling penting sekali kita kenalah ikut prosedur yang telah ditetapkan supaya kita dapat mengelakkan sebarang masalah yang boleh berlaku. Kan cikgu? Okey, baiklah. Kalau macam tu, terima kasih banyak cikgu Atira kerana bersama saya dan penonton di rumah dalam rancangan Mahir di Didik TV KPM. Kita dah banyak belajar dengan cikgu hari ini tentang unsur kumpulan satu, di mana kita belajar mengenai lithium, natrium dan juga kalium. Dengan itu kita akan berjumpa lagi di rancangan Mahir Didik TV KPM pada esok hari pukul 2 hingga 4 macam biasa. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum dan